Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Okay. Sihat Alhamdulillah. Sihat. Tapi Alhamdulillah. Akhir ni kita tengok dah sebelum-belum ni cerita ke ambil filem K-Production yang keluar tahun lepas tau. ya betul. Kita tengok aksi akhir ni hebat. Ais. Kata dah dapat ramai orang yang boleh buat sedemikian. Tak ada lah. Tu biasa semua. Belum kita pergi jauh, kita minta Akhil perkenalkan diri sikit. Nama, tinggal di mana, sebentar sikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Saya orang panggil Hakim lah. Orang kata sedia maklum orang panggil, dia ambil pun orang panggil Hakim. Tu je. Tapi Hakim nama tak boleh ha. Gitu. Jadi nama Hakim, nama diberi Hakim, orang panggil Hakim. Tinggal di sekitar Kuala Terengganu lah. Kawasan Terengganu. Kalau baru membandingkan ramai pula mari cari rumah. Jadi saya tinggal sekitar kawasan Kuala Terengganu. Asal Terengganu, anak jati Terengganu. Anak jati Terengganu. Ya betul. Muka pun penyu dah. Lagi dah. Okey. Pada tu kita pernah dengar kot lah. Selain daripada ada bakat berlakon, boleh nyanyi. Suara pun sedap. Selagi ni mungkin ramai orang tahu. Ya. Kata dengar dengar kata Akhil ni boleh berubah orang. Berubah melalui perubatan Islam ni lah. Allah. Jadi kita nak tahu kot sedikit kisah Akhil sendiri yang pernah berubah ni, yang tidak dapat dilupakan. Faham. Perkara yang mistik ke, minta Akhil kongsikan sikit. Boleh. Sebenarnya memang betul. Tak ada ramai orang tahu. Saya ni boleh berubah. Nak kata pandai dok. Jauh sekali dari pandai lah. Memang dok pandai langsung. Saya pakar untuk diri saya dan juga kecemasan. Maknanya contoh tiba-tiba orang telefon ke dok, orang minta tolong. Itu pun kalau ada orang telefon, saya suruh jumpa dengan ustaz dulu. Saya tanya dia dulu, ada ustaz lain dok, panggil ustaz dulu. Sebab saya ni bukan siapa-siapa lah. Jadi saya pun tak pernah nak publish dekat umum saya ni boleh berubah sedemikian, tak ada lah. Jadi kalau nak cerita pasal berubah perkara mistik, benda gaib ni kita tak boleh nak lari dah. Betul tak? Betul. Kita sedia maklum, kita ni hidup berdampingan dengan jin. Tak? Kita bukan seorang. Jadi kalau nak tanya pengalaman tak dapat dilupakan sepanjang berubah, adalah beberapa kes saya lalui sendirilah. Mana salah satunya saya ingatlah, ada di sebuah perkampungan ni. Ada mak ayah ni telefon ke saya minta tolong. Masa tu dalam pukul 10 malam tak silap saya. Juga kes ni di sekitar kawasan Kuala Terengganu. Jadi saya pergi malam tu, sebelum saya pergi tu saya tanya dah lah, ada ustaz lain dok tengah berubat ke? Dia tak ada, dia kata. Saya dah telefon belaka dah, tak ada orang jawab. Tak ada ustaz marilah. Jadi dalam keadaan terdesak saya pergilah. Saya pergi, saya sapa di rumah dia tu, memang pesakit tu, perempuan lah, budak. Memang dalam keadaan tak sedar lah. Di mana kata kes rasuk lah, senang tau. Jadi dia tak sedar. Saya masuk dalam rumah dia, dia senyap. Daripada luar tadi saya dengar dia menangis, saya masuk dia senyap. Dia senyap, saya bagi salam kat dia. Dia suka jin ni kau ni ada tak? Kita tengok pun saya ni menakut juga. Bukannya berani sangat. Jadi dia suka tu saya takut dah. Gitulah. Bisa ni gitu eh. Jadi lepas saya beri salam tu, dia kata, "Mu jangan kacau kerja." Kata, "Kalau dok aku bunuh ni, aku agak ni." Dia urut saya gitu. Tu perkara biasa lah. Orang puang tu. Orang ni cakap. Orang puang cakap tu, tak sedar tu. Makna jin tu sendiri yang urut saya lah. Dia kata, "Mu jangan kacau aku. Jangan kacau kerja aku." Mu balik. "Kalau dok aku bunuh keluarga mu." Kata. Tapi saya ni bukan hak jenis makacong. Tak. Saya bukan Gepok orang tu. orang kata gepok. Dia nak gepok saya dah kita saya tak ayang. Saya gepok je mula. Kalau mu nak bunuh aku bunuh mulu. Saya kata begitulah. Biiznillah. Kata dia pun suka. Dia suka tu macam dia nak merendah-rendahkan manusia lah tau. Sebab jin ni memang dia pandang rendah ke kita sebenarnya. Jadi
Saya pun ruqyah lah dia. Saya ruqyah punya ruqyah. Dia sedar. Sedar dalam keadaan separa sedar. Saya tahu ada lagi benda tu dalam tubuh dia. Saya tengah-tengah baca dekat air tawar tu, saya nak buat air tawar nak bagi dia minum. Dia bangun, dia keluar pada rumah, dia berlari. Okey, jap. Ha. Sebelum tu, panjang ruqyah tu makan masa lama tak? Untuk dia separa sedar ni. Masa tu dok ambil masa lama. Saya ruqyah dia tak sampai 5 minit rasanya. Saya ingat saya lah. Dia terus sedar, pesang dia bangun. Saya kejut dia bangun. Dia bangun. Saya pun ambil, bang kata prosedur yang biasa saya buat lah. Lepas pada pesakit sedar, saya akan buat air tawar suruh dia minum. Benda biasa saya buat. Jadi masa saya tengah ruqyah dekat air tu, nak bagi air tawar ke dia tu, dia bangun, dia bangkit daripada dia baring tadi tu. Dia keluar, dia berlari. Rumah dia tu dekat dengan hutang. Dia keluar, dia berlari masuk lah. Saya pun panik kot. Sudah. Hilang anak orang ni. You know? Jadi dia berlari masuk hutang. Saya bangun, saya kejar. Dengan mak ayah dia, pak saudara dia sekali kejar. Kejar. Tak jumpa cari mana. Hutang gelap. Malang. Jadi saya pun azang. Saya suruh orang azang belaka. Azang. Berjalan cari, panggil nama. Awak tahu duduk mana, Bik? Dia duduk di atas pokok. Atas pokok. Oh, ikhabak. Ya. Yang boleh tahu dia kat atas pokok tu kan, dengar suara ke kan? Saya nyari je, saya ikut hati je. Saya minta, saya bismillah tawakal Allah, ya Allah, cari tolong aku ya Allah. Kata, saya minta tolong gitu lah. Tak? Kerana kita berharap pada Allah, tak ada benda dah, kita nak gantung tu tak? Minta tolong Allah je, Allah biar Allah tolong kita cari. Saya cari ikut gerak hati saya. Mana duduk? Mungkin sini ada. Tapi banyak tempat saya gila, saya ikut hati je kan. Sampai tempat tu, tengok atas pokok. Orang ni highly belenjih. Tak? Dalam masa tu memang dia duduk pakai tudung lah dengan rambut gitu apa semua tu. Saya ingat atu dah, saya nak lari dah. Saya mikir atu je masa tu. Dengan gelak kalau dia buat uduh sikit lagi, saya lari lah. Nasib baik dia tengok, dia suka gitu je. Saya pun baca, saya kata sini ada sini. Saya ruqyah, saya baca ayat Quran, saya pandai tu lah. Saya pandai sikit-sikit, saya baca. Jatuh nasib baik ayah jadi dah sambut. Tak ada, sambut. Lepas tu saya pun sembelih lah. Mana tu pun salah satu kaedah lah. Saya biasa buat untuk buang benda tu dari tubuh. Sembelih bawa masuk dalam rumah. Proses berubat dia lepas pada masuk pada dalam hutang sampai ke subuh. Daripada pukul 10 lebih saya sampai rumah dia sampai ke subuh. Akhir daripada berubat tu, dia muntah darah lah. Dia muntah mengeluarkan darah. Lepas tu saya ingat saya ada jarum lah. Jarum. Sebatang ke 2 batang, Allah Alam saya dah ingat tu. Waktu lah sih. Tu antara salah satu kisah saya dah nak lupa. Saya nak lupa tu apa? Sebab dia berlari tu masuk dalam hutang. Saya panik. Jadi takut lah. Kata, jadi benda kanak orang, saya kena cah. Kata, bimbang juga. Jadi tu salah satu cerita saya ada lah. Pengalaman. Hak ni lah. Hak paling tak juga. Lupa. Tapi banyak lagi sebenarnya. Pengalaman lain sebelum tu tau. Ya betul. Jadi hak kita nak tahu malam ni. Cerita sepanjang perubatan ni nak buat tak boleh lupa. Yang antaranya kisah saat ni lah. Kisah saat ni. Ada lagi hak pegang pisau nak tikang diri sendiri. Hak tu saya dah ingat dah tempat dia mana. Tapi sama juga orang telefon ke saya minta tolong, saya tolak, minta tolong, saya tolak. Saya pergi juga. Dia kata anak ia hampir-hampir nak bunuh diri. Walaupun saya tak payah. Bukan suruh nampak dengar.